Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bursa Malaysia jatuh 6 hari berturut-turut, pelabur terus ambil untung. Kuala Lumpur. Bursa Malaysia ditutup rendah untuk hari ke-6 berturut-turut dalam jajaran dagangan yang agak kecil selepas pelabur terus mengambil keuntungan selain enggan membuat pergerakan ketara susulan penjualan besar-besaran teknologi di Wall Street pada Jumaat lalu, kata seorang penganalisis. Ketua Penyelidikan Pelaburan Penasihat Kekayaan UOB, K. Hian, Muhammad Sedek Jantan, berkata sektor penjagaan kesehatan dan teknologi menyaksikan penyusutan ketara. Beliau berkata sektor teknologi menurun berikutan kebimbangan bahwa saham-saham teknologi mungkin melembab. Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd, Thong Pak Leng, berkata pelabur sedang menanti pengumuman data inflasi Amerika Serikat utama minggu ini untuk petunjuk mengenai kadar faedah. Indeks harga perbelanjaan penggunaan pribadi PCE Amerika Serikat tolok inflasi pilihan Reserve Persekutuan akan dikeluarkan pada Jumaat akan datang. Bagi bursa tempatan, kami kekal optimistik dengan berhati-hati terhadap pasaran equity tempatan didorong oleh penilaian yang menarik dan peningkatan dalam jumlah dagangan. Walau bagaimanapun, ketidaktentuan dan ketidakstabilan global yang semakin bertambah juga akan mempengaruhi hala tuju pasaran, katanya pada bernama. Oleh itu, Pak Leng menjangka indeks penanda aras akan mengekalkan corak pergerakan sisi dengan kecenderungan menaik untuk minggu ini. Beliau menjangkakan potensi menaik selanjutnya jika indeks penanda aras menembusi rintangan 1600 dan mengekalkannya untuk tempo yang panjang. Kami meramalkan FBM-KLCI akan berada dalam alihan jajaran 1590 hingga 1610 bagi minggu ini, katanya lagi. Saham-saham wajaran tinggi seperti Maybank merekodkan kenaikan 2 sen kepada 9,88 sen. Public Bank menokok 3 sen, IHH Healthcare meningkat 12 sen, sementara itu CIMB susut 11 sen dan Tenaga Nasional tidak berubah. Antara counter paling aktif, MyEG merosot 1,5 sen, Tech Base Industry menokok 3 sen, dan K1 melonjak setengah sen, tetapi Engineer Gudang kekal pada 6,5 sen. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. IMD, tren masa panjang jelas, lampu merah untuk Malaysia. Shah Alam, kejatuhan Malaysia dalam ranking daya saing dunia WCR, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD 2024, merupakan lampu merah karena tren masa panjang jelas menggambarkan negara akan jatuh merundum. Pakar ekonomi Tan Sri Dr. Noor Azlan Ghazali berkata Malaysia pernah berada di kedudukan ke-12 pada 2014 dan mensasarkan untuk terus berada di tangga yang sama pada 2030. Namun, Amerika Serikat pula mengungguli tempat berkenaan pada 2024. Menurutnya, tren menurun tersebut sangat jelas dan ia bertentangan dengan salah satu sasaran ekonomi madani yang diumumkan tahun lalu. Yang lebih merisaukan saya ialah tren jangka panjang yang jelas menggambarkan Malaysia dalam tren menurun atau lebih tepat
jatuh merundum. Malaysia berada dalam julat 10 hingga 20 dari 2010 hingga 2016, kemudian menurun ke julat 20 hingga 30 sehingga tahun 2021. Tahun 2022 terendah ke tangga 32 sebelum meningkat sedikit ke tangga 27 tahun 2023. Terkini paling rendah di tangga ke-34, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Jumat. Tambah Nur Azlan, daya saing global tersebut adalah antara sasaran utama ekonomi madani dan negara ini bukan kepada Perdana Menteri sahaja. Ujarnya, agensi yang bertanggung jawab mesti memantau perkara berkenaan dengan lebih rapi dan berterusan. Saya rasa janggal bila mendengar beberapa laporan media yang memaklumkan respons kerajaan akan dibuat setelah laporan terperinci disediakan atau dibentangkan pada menteri yang berkaitan. Adakah selama ini tidak pemantauan dan perlaporan secara berterusan atau berkala? Ehwal sebegini seharusnya sampai ke mereka lebih awal dari tarikh pengumuman, jelasnya. Nur Azlan turut menegaskan untuk melaksanakan perkara-perkara utama yang perlu ditangani dan kerajaan mampu mengembalikan kekuatan negara ini. Keseluruhan jentera kerajaan termasuk industri dan masyarakat ada peranan yang perlu kita laksanakan. Sebagian daripada tindakan-tindakan yang berkemungkinan pahit bagi sesetengah pihak. Namun seperti lazim, no pain, no gain, yang boleh diusahakan dengan kebijaksanaan yang ada supaya pain itu dikurangkan dan untuk seketika Malaysia perlu bertindak segera, tambahnya lagi. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Malaysia dikorbankan China? Sabar. Perdana Menteri kita Anwar kata tidak perlu bimbang. Kuala Lumpur, rakyat tidak perlu bimbang atau takut dengan penguasaan China dari segi ekonomi, ketenteraan, dan teknologi. Karena Malaysia mempunyai pendirian neutral atau berkecuali dalam menentukan hala tuju negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, propaganda dan naratif yang diwujudkan sesetengah pihak harus disangkal kerana keazaman Malaysia untuk menjalinkan kerjasama ekonomi bukan sahaja dengan China, malah negara-negara lain. Ujarnya, kerjasama bersama China melangkaui perdagangan dan pelaburan apabila pandangan mengenai isu semasa telah dibincangkan bagi manfaat kedua-dua buah negara. Orang kata, Malaysia adalah sebuah negara yang ekonominya semakin berkembang. Jangan biarkan China menyalahgunakan, mendapat keistimewaan atau memeras ugut negara. Saya kata tidak. Sebaliknya, kami, Malaysia dan China, ingin mendapat manfaat daripada satu sama lain, ingin belajar daripada satu sama lain, kedua-dua pihak mendapat keuntungan dan daripada kerjasama ini kami dapat membantu rakyat, baik Malaysia maupun China. Kebimbangan kita hari ini adalah masa depan anak-anak kita, kualiti pendidikan, kemudahan melalui TVET, melalui kecerdasan buatan, AI, dan digital. Semua isu ini kita bincangkan bersama dengan China, katanya ketika berucap dalam majlis makan tengah hari Komuniti Perniagaan China dan Malaysia di sini hari ini. Tambah Anwar, sikap pimpinan China yang sangat mesra, berbudi bahasa, penuh hormat menghormati, dan memahami perbezaan budaya adalah sangat berbeza seperti yang digambarkan di tempat lain.
Malah kata Anwar, sepanjang perbincangan berjam-jam lamanya dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, tidak terlangsung kelihatan sombong, bersikap merendah-rendahkan atau ultimatum. Walaupun ada isu menjadi perbalahan, tetapi kita berbincang sebagai rekan kongsi yang sama rata. Sebab itu, saya ingin menggunakan peluang ini untuk meredakan kebimbangan orang lain, lebih-lebih lagi rakyat Malaysia. Dalam kebanyakan perjumpaan saya dengan ramai rekan di luar negara, terutamanya Barat, soalan asas yang ditanya ialah sama ada hubungan komprehensif dan strategik dua hala yang dipertingkatkan bersama China akan mengorbankan Malaysia sebagai sebuah negara kecil. Saya telah beri jaminan kepada mereka berdasarkan sejarah terdahulu dari zaman Maharaja di China dan Sultan di Melaka. Tetapi mereka yang wujudkan naratif ini menolak, malah bertubi-tubi soalan dan propaganda lain dibangkitkan, ujarnya. Nah, jadi apa kata kalian? Adakah keputusan Perdana Menteri ini satu keputusan yang akan membawa hala tuju yang lebih besar kepada negara kita? Ataupun sebaliknya? Utarakan pendapat Anda semua di ruangan komen. Terima kasih. Keterbukaan dan ketegasan. Ini adalah antara ciri-ciri yang kita perlu untuk memastikan negara kita kekal stabil. Manakala pengampu atau penjilat adalah antara jenis-jenis orang yang bagi saya hanya merugikan untuk kita. Orang-orang seperti ini, mereka hanya akan mementingkan diri mereka sendiri dan hanya fokus untuk kebaikan mereka sendiri semata-mata dan tidak kisah terhadap orang sekeliling mereka. Apakah pendapat Anda tentang perkara ini? Melalui satu penulisan yang telah ditulis oleh Dr. Muhammad Fitri Muhammad Yusuf, pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhadapan pelbagai cabaran kompleks memerlukan pendekatan bijaksana. Dalam konteks domestik, 3 isu menonjol, yaitu pelaksanaan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA 63, serta usaha mengembalikan hak Sarawak dan Sabah, cadangan mengembalikan 20% cukai kepada kerajaan negeri dan pengapungan harga diesel dan subsidi bersasar. Suara tuntutan hak dakwaan terhakis sejak pembentukan Malaysia dalam MA 63 seperti immigration, pendidikan, kuasa perundangan, peruntukan kewangan, kerajaan tempatan dan kawalan hasil bumi seperti minyak serta gas semakin lantang beberapa tahun ini. Ia tentunya memberikan cabaran kepada Perdana Menteri, terutama bagaimana memenuhi tuntutan itu tanpa mengganggu keseimbangan kuasa dalam persekutuan. Anwar perlu menunjukkan komitmen nyata dalam mengembalikan hak terbabit melalui tindakan konkret. Jika dilihat dari segi keterbukaan, Perdana Menteri membuka pintu rundingan dan dialog. Agenda mengembalikan semangat MA 63 dipersetujui bersama antara kerajaan persekutuan dengan Sarawak serta beberapa perkara yang boleh dilakukan segera seperti pertampahan peruntukan kewangan. Kemajuan dalam rundingan menunjukkan perkembangan sihat, tetapi beberapa perkara seperti pendidikan dan agihan hasil petroleum perlu diselesaikan. Sekiranya isu ini tidak ditangani dengan baik, ia boleh dilihat kelemahan dalam kawalan pentadbiran sekaligus mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, kejayaan Sarawak dan Sabah itu menghasilkan momentum kepada negeri lain mengemukakan tuntutan. Pulau Pinang misalnya
mencadangkan kepada Anwar yang juga Menteri Keuangan untuk mengembalikan 20% cukai seperti mana yang pernah dipohon oleh Kerajaan Johor. Malah Sabah mencadangkan agar 40% hasil cukai dikembalikan kepada kerajaan negeri. Pemimpin kerajaan negeri berpandangan berhak mendapat pulangan lebih besar daripada hasil cukai dikutip Kerajaan Persekutuan untuk menampung pembangunan infrastruktur. Sudah tentu ini menimbulkan cabaran kepada Perdana Menteri untuk mencari jalan tengah yang dapat memuaskan kehendak negeri tanpa menjejaskan kestabilan fiskal negara. Tuntutan keuangan semakin meningkat. Perdana Menteri berusaha mendengar dan merunding, tetapi penyelesaian akhir memuaskan semua pihak masih belum tercapai. Jika tuntutan ini tidak ditangani, ia boleh mencerminkan ketidakmampuan pentadbiran mengawal tuntutan keuangan semakin meningkat daripada negeri. Tuntutan keuangan semakin meningkat ini juga boleh dilihat antara faktor menyumbang kepada pelaksanaan subsidi bersasar petrol bermula pengapungan harga diesel. Walaupun tidak populer, penyasaran subsidi bersifat strategik dan signifikan dalam usaha mengurangkan ketirisan sekaligus memastikan ia sampai kepada golongan benar-benar memerlukan, manakala penjimatan pula boleh digunakan untuk tujuan seperti menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Namun, cabaran utama adalah bagaimana mengurangkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan menengah yang mungkin terkesan daripada kesan limpahan akibat kenaikan harga bahan api. Keterbukaan pentadbiran pendidikan menteri dalam pelaksanaan subsidi bersasar boleh dilihat dari segi usaha kerajaan mengadakan sesi penerangan dan dialog dengan pelbagai pihak berkepentingan. Malangnya, ada pihak tertentu sengaja memutarbelitkan fakta hingga menimbulkan kegusaran rakyat. Justru jika hal ini tidak diurus dengan baik, ia boleh dilihat sebagai kegagalan dalam mengawal pelaksanaan dasar berimpak tinggi. Daripada analisis ketiga-tiga isu ini, terdapat petunjuk pentadbiran Perdana Menteri berhadapan cabaran agak getir menyelamatkan negara di belenggu hutang sekitar 1,5 triliun juta ringgit. Namun, keterbukaan pentadbiran dapat dilihat melalui usaha berunding dan mendengar pandangan pelbagai pihak, tetapi ia perlu disertai tindakan konkret dan hasil memuaskan untuk mengelakkan kerajaan dilihat hilang kawalan. Perdana Menteri perlu menunjukkan kepimpinan tegas dan berwawasan, tetapi memastikan tindakan diambil berteraskan keadilan dan kemampuan untuk mengelakkan ketidakstabilan jangka panjang. Realitinya, dalam dunia politik dinamik, keupayaan mengadaptasi dan mengurus perubahan dengan sikap adalah kunci kepada kejayaan pemimpin. Penulis adalah pencerah kanan Pemikiran Kritis dan Kreatif College Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur.